besok Puan Mas Kedah akan ambil alih lah. Esok tu bukan saya, esok pagi pukul 8 tu awak akan jumpa dengan Puan Mas Kedah. Dan lepas Puan Mas Kedah, awak akan jumpa balik Puan Balqis. Lepas tu final. Okay. Okey, sebelum tu saya nak tanya, suara saya ni clear ke? Boleh respon, suara saya clear ke, tak clear ke, slow ke, sekat-sekat ke? Okay, clear je. Clear. Okey, so saya nak ingatkan awak, saya akan bagi tugasan. Saya akan bagi tugasan 80 markah tugasan tu. Banyak, tak banyak, 5 soalan. Tugasan tu 5 soalan. Tetapi tugasan tu soalan dia standard dia memang soalan yang yang standard. Sebab tugasan awak soalan CLO2. Soalan CLO2 ni soalan yang agak mencabar lah. Tak macam soalan CLO1. Okey. Kalau soalan CLO1 ni dia kurang mencabar. Okey, saya pelik kelas saya minggu lepas pada hari kelas saya pada hari apa ni? Khamis lah. Selasa Rabu lah. Saya rekod kelas tu tapi saya tengok tak ada. Ada siapa-siapa terdelete ke? Sebab saya tengok tiba-tiba tak ada pula. Sedangkan saya dah rekod. Sepatutnya boleh refer lah kan, kalau saya mengajar awak nak refer balik video boleh refer. Di Rabu Ada. Apa dia? Hari Rabu tu kita ada kelas kan. Saya ada record kan hari Rabu. Hari Selasa punya ada. Yang saya record pada hari Selasa ada, yang saya record pada hari Rabu hilang. Saya tengok. Dan kat saya ada. Awak ada? Ada. Kenapa saya tak ada? Saya pun tak tahu. Saya tengok quiz ada kat bawah tu. Pelik tu saya. Boleh tak awak send kat saya? Boleh send tak? Ke tak boleh? Boleh download. Awak send kat saya, send WhatsApp tak boleh kan? Kena send kat Telegram. Send link boleh? Send link boleh tak? Send kat saya dulu. Bukan hari Selasa tu ada. Pada hari Rabu tu kan? Hari Rabu 4 Ogos. Ogos tu dah. Sekejap, sebab dia kena kita boleh refer. Ya betul, kuliah pada 4 Ogos. Itu saya tengok tiba-tiba hilang. Nampak ada push kat situ. Okey. Saya dah send kat WhatsApp. Okay. Dan yang kedua, yang pertama itulah tugasan. Saya mungkin bagi awak pada besok tu rasanya. Mungkin besok soalan tu, tugasan tu saya akan bagi. Dan ya. Okey, sorry ya.
Dan tugasan kita ni akan buat, kalau line internet saya problem, tolong maklum kat saya sebab saya tengok tadi lampu dia tiba-tiba padam. Saya punya wifi. Okey, yang kedua ialah tugasan kita ni kita akan buat menggunakan platform Google Classroom. Saya itu tak pakai sebab saya student kan. Tapi Cik Puan Bakis dia dah setting saya dalam Google Classroom tu saya sebagai lecturer. Jadi saya akan pakai Google Classroom untuk buat assignment. Dan saya akan bagi masa lah beberapa hari. Bukan beberapa jam lah, beberapa hari. Dan awak kena buat lah. So, perbincangan kita pada hari ini saya akan menyentuh soalan yang seakan-akan soalan macam tugasan. Dan soalan tugasan pun seakan-akan soalan final. Soalan PAP lah. Saya rasa awak pun tak ada final. Mana ada final kan. Awak ada PAP. Penilaian alternatif. Okay. So make sure awak tak ramai ni 7 orang ni, kalau boleh biar semua dapat A lah kan. Tak ramai. Dan walaupun kelas kita berakhir pada hari ni, tapi taklah bermakna awak tak boleh tanya saya. Boleh tanyalah kalau ada problem. Kan. Chapter lain ke kalau nak tanya boleh tanya. Tak ada masalah. Tapi elok kalau chapter lecturer tu awak tanya lecturer tu sebab dia akan marking nanti. Kalau masalah quiz 2, quiz 2 awak tanya Cik Man ke kan. Kalau awak problem assignment 1 tanya saya, macam tu lah sepatutnya lah. Tapi apa pun kalau tak nak tanya lecturer lain pun boleh, tak ada masalah. Sama je lecturer ni, ilmu dia sama je. Okay. Okey, saya ada share screen ni. So boleh nampak tak? Cuba respon, nampak tak yang saya share? Nampak. Okey. Senyapnya semua ni ke terganggu ni cuti umum? Ni kelas tutorial saja. Kalau awak rasa nak live, tak ada masalah. Tutorial dia tak wajib. Lagipun masa saya dah ambil 6 jam. Dah cukup naik masa saya. Kalau ikut semester teaching plan, saya dah cukup masa saya 6 jam. Memang 2 kali pertemuan je. Lepas tu Puan Mas Kedah akan ambil 2 kali pertemuan. Okey. Yang ini kelas ni tak wajib pun. Okey. Ini soalan lebih kurang. Soalan final daripada tahun bila saya lupa. Ini semua soalan final lepas ni saya ambil . Question 1, ini adalah soalan standard CLO1. Soalan yang agak senang. Ini adalah di antara pecah-pecah markah dia. Okey, kita tengok soalan 1D. Pump performance can be identified by the flow relation. List 3 of this parameter. Okey, ini adalah soalan teori. Dia bukannya bermakna semua soalan calculation. Dia ada juga soalan teori. Kan? Jadi kalau awak tengok soalan ni, list 3. Dia suruh kita senaraikan 3 parameter. Okey. Untuk pump ya, dia suruh kita sediakan 3 parameter. Bermakna 1 parameter yang awak nyatakan, dia akan bagi awak 2 markah. Itu kat situ awak boleh tengok pemberat dia. Tengok pada, kalau awak nak tengok CLO berapa, C berapa, soalan punya standard, susah lah kan. Lecturer mungkin faham lah kan. Tapi kalau student, kalau awak tengok soalan semua ada tulis kan CLO berapa, C berapa, CLO 1, C1, CLO 1, C2 kan. Sampai C4 kan. Lepas tu CLO 2 pula C1 sampai C4. Kalau awak nak faham benda-benda tu memang bukan skop awak lah. Itu lecturer punya rujukan. Tapi student, saya selalu ingatkan awak just tengok pemberat markah. Okey, kalau dia suruh awak, dan kalau 6 markah, dia bagi awak 1, nyatakan 1. Maknanya awak kena hurai lah. Dan walaupun dia tulis nyatakan, kadang-kadang dia silap kan, patut dia tulis describe ke kan, huraikan. Tapi kalau dia tulis nyatakan juga, mungkin soalan tu tersilap arahan. Jadi kita kena tengok pemberat markah. Okey.
So apa performance indikator, iaitu ni. So awak nyatakan the head of liquid is increased by the pump, dia akan bagi 2 markah. Pump efficiency 2 markah. The input power is given to the pump 2 markah. Ini contoh dia, penyeraan dia. Okey. Seterusnya dia suruh lukis, draw the characteristic of the pump curve and label on further. So dia suruh kita lukis ciri-ciri pump dan dia suruh kita labelkan, nyatakan di semua ciri-ciri berkenaan lah. 4 markah dia bagi kita. Ini pun boleh pergi 6 markah tu. Kalau dia suruh kita lukis dan nyatakan ni pun boleh pergi 6 markah. So ini adalah pump punya karakteristik graf. Okay. So pump ni, ini adalah hash hash melawan Q. Hash melawan Q. Saya detail sini Okay, tak apa, saya detailkan dia. Okey, soalan suruh kita lukis graf ciri-ciri pump dan nyatakan semualah dia punya ciri-ciri dia. Okey. Apa yang perlu awak nyatakan kat sini? Yang pertama sekali yang perlu awak tahu ialah awak perlu nyatakan tajuk. Kalau dapat soalan tajuk tu kadang-kadang ada markah, kadang-kadang tajuk tu tak ada markah. Kalau ikut pada format, sebenarnya tajuk tu ada markah. Kan? So awak kena tulislah tajuk dia ialah graf hash lurus dan kecekapan melawan dengan Q berapa keadaan ni. Ini graf yang kita pakai iaitu graf hash dan juga kecekapan lambda melawan Q keadaan ni. Okey. So apabila awak nyatakan tajuk ni, kebiasaannya tajuk ni ada 1 markah sebab mana-mana pun bukan subjek fluid saja, mana-mana subjek pun memang tajuk tu kena. Dan kalau awak tengok subjek apa pun yang ada graf mesti kena dia lukis tajuk. Okey. So dekat sini graf ni sebenarnya adalah graf dekat sini kat bawah ni adalah nilai Q lah ataupun keadaan Ali pada paksi keadaan Ali ni pada paksi X, paksi X memang keadaan Ali lah biasanya. Okey. Kita letak situ adalah keadaan Ali dan ini biasanya adalah lurus lurus ataupun simbol dia adalah hash. Ataupun ada juga setengah, awak boleh juga buat selain daripada lurus, dekat sini pun awak boleh buat kecekapan. Okey, awak boleh buat sini kecekapan. Dia punya simbol bagi kecekapan dia ialah lambda. Lambda. Ini bukan lambda, bukan variable lambda, ini adalah kecekapan pump efficiency. Ataupun awak boleh juga pakai kecekapan ni di sini. Boleh juga, ada setengah graf sini hash, dekat sini dia pakai kecekapan. Okey, kecekapan di mana
Ni lambda dia dekat sini. Sini turus, sini kecekapan. Boleh juga. Sama je. Dia cuma kalau awak buat sini kecekapan atau sini kecekapan, sama je. Tak ada beza pun. Jangan kata nanti graf jadi bertukar. Tak, graf tak bertukar. Sebab apa? Sebab apabila kita tengok pada paksi X, bacaan kat sini adalah kosong. Kosong pada paksi X. Sini kosong dan kat sini ada nilai lah. Nilai dia ke kanan kan. Okey. Kalau turus hash, turus dekat sini kosong, pada paksi Y, sini kosong dan bacaan graf dia ialah ke atas. Dan berapakah nilai maksimum dia? Untuk kecekapan, nilai maksimum untuk kecekapan ialah 100%. Kecekapan ni 100% lah nilai dia. Dia sampai bacaan 100%. Okey. Dan hash ni pada bacaan lah. Kalau hash dia 50 meter, 50 meter. Kalau hash dia 20 meter, 20 meter. So kalau 20 meter tu kat bawah lah 20 meter. Nanti saya tunjuk macam mana cara graf. Kan? Ini nak tunjuk pada awak tentang graf ni dulu. Okey. So apa yang kita akan belajar nanti, ni graf kecekapan. Ini graf terus. Dan ini graf power of input. Okey. Power of input ni biasanya kita tak buatlah graf dia. Tapi kalau soalan suruh buat, kena buatlah. Okey, biasanya soalan kita akan buat graf hash, graf hash dan satu lagi adalah graf kecekapan. Performance Performance biasanya bacaan dia mesti daripada kosong dan dia akan naik lah. Performance dia akan naik sehingga ke puncak. Sehingga ke puncak. Okey, lepas tu dia akan turun. Dia akan turun. Okay, ini adalah graf ciri-ciri pump. Kalau soalan tanya, dia suruh awak lukis. Biasanya soalan yang macam ni, saya boleh katakan kemungkinan 4 markah hingga ke 6 markah. Standard soalan macam ni. So, awak kena lukis. Apa yang kena awak lukis kat sini ialah graf hash. Saya tunjuk pada awak kat mana nak dapat markah. Kalau dia suruh lukis lah, kalau suruh lukis, kat mana dapat markah dapat. Okey. Dekat sini satu markah. Tajuk satu markah. Lepas tu dekat sini satu markah. Dekat Q ni adalah satu markah. Dekat awak plot graf hash ni dapat satu markah. Awak plot graf kecekapan ni awak dapat satu markah. Dan awak plot dia punya power input ni awak dapat satu markah. 6 markah kat sini ya. Satu pada awak lukis paksi SY sama ada pakai hash atau kecekapan, dua-dua aku pakai ya. Dan awak plot Q, awak buat paksi Q dia. Dan jangan lupa unit yang kita guna pakai ya. Unit yang kita pakai pun perlu nyatakan juga kalau dia adalah turus. Kalau turus, unit dia ialah meter. Sudah ramai ni tak buat lah. So ini adalah unit-unit yang kita pakai. Penting ramai student tak buat ni. Sebenarnya benda ni penting. Kita kecekapan kita pakai unit persen dan pada ahli kita pakai meter cube per second. Okey, ini ramai student tak buat unit. Berapa unit kat sini? Kena ada.
unit. Okey, so ini adalah lengkung ciri-ciri untuk pump. Okey. Ada lagi tak? Senyap je. Ada lagi ya semua? Hello? Ada. Okey. Tidur ke apa awak ni? Asyik tidur je. Okey, soalan seterusnya ialah state ya, soalan C1, soalan yang agak senang. Dia suruh nyatakan state the difference between series and parallel pump according to the total head, flow rate dan efficiency. Okey, kalau soalan dia nyatakan different, perbezaan di antara pump siri dan selari, dia tak nyatakan according, merujuk pada apa. So ini juga boleh jadikan panduan awak lah. So perbezaan dia, kadang-kadang student ni dia suka jawab teori kan. Dia kata ni soalan teori ni, dia pun jawab lah, taik lah. Soal dia pun cerita pump siri ni ialah susunan pump siri ni ialah secara siri, pump selari disusun secara selari. Itu jawapan bukan orang teknikal. Dan orang teknikal ni dia suka apabila ditanya je kan, dia suka jawab dalam jawapan yang teknikal juga. Itu beza dia. So awak boleh rujuk lah kan, apabila soalan tanya, rujuklah nota kan. So kalau dia tanya soalan macam ni, dia suruh kita nyatakan apa dia, suruh kita nyatakan formula dia. Okey, formula dia. Apa yang membezakan dia ialah dia punya formula dia. Okey. So kalau series, total head dia, hash dia ialah HA tambah HB. Untuk parallel, untuk selari, HA dia sama dengan HB. Yang ni ada di dalam nota. Tetapi kalau dia suruh awak, dia tak beritahu hash ke apa semua, awak boleh juga nyatakan dalam bentuk graf ni lah. Sebab kita nak wujudkan perbezaan. Kat mana beza dia? Iaitu beza dia dari segi formula. Kan? Formula dia beza. Okey, so apa lagi perbezaan dia? Perbezaan dia juga awak boleh ambil gambar rajah. Mana dia? Gambar rajah pump. Dia punya gambar susunan dia pun, itu pun boleh juga. Kalau dia tak bagi awak ciri lah nak beza dari segi apa, so awak boleh ambil lah. Ni, pump siri. Okay, ini adalah pump siri. Dan siri punya pump. Dan satu lagi ialah pump, gambar rajah pump selari, iaitu dari segi susunan pump tersebut. Okey. So kalau awak lukis, kalau dia kata perbezaan dari segi susunan pump, inilah lukisan dia, susunan pump. Ataupun perbezaan dari segi graf pump, inilah beza dia, graf pump. Okey, yang ni adalah selari, yang ni adalah siri. So tak perlulah kita berjawab dalam bentuk ayat. Sebab dalam bentuk ayat ni, saya tengok student ni dia habit dia salah satunya, dia jawab dalam bahasa Inggeris. Dia ambil daripada nota pun semua bahasa Inggeris, dia ambil bahasa Inggeris. Tetapi dia jawab dalam bentuk ayat dia sendiri, menyebabkan salah. Lecturer tak faham, grammar memang out habis. Kan? Setakat dari segi grammar je kita boleh terima, tapi masalah dari segi vocab dia, dari segi tata bahasa dia, menyebabkan kita pun tak faham apa yang student cakap ni. So better bagi saya, awak nyatakan tu dalam bentuk ayat yang tak perlu panjang, tetapi awak lebih pergi kepada apa nama ni, kita panggil sebagai nama ni, gambar, benda-benda yang kita senang tengok. Macam ni, dari segi susunan dia, susunan pump ataupun dari segi graf pump. Ini adalah dua graf pump. Okey, ini adalah single pump. Sama ni, single pump ni sama je graf dia, single pump. System curve ataupun hash system,
Ni hash pump, hash system, sama je juga graf dia, tetapi yang membeza dia apabila dia ditambah dengan satu lagi pump. Sekiranya dia ditambah secara siri, maka pump ni, graf pump ni akan jadi naik macam ni. Dan dia akan meningkat. Dan kalau 50 meter mungkin dia boleh pergi 100 meter kan, 50 meter 100 meter. Yang ni dia tak beza pun. Okey, dia tak beza. Kalau 50 meter, dia masih still 50 meter, tetapi yang berubah dia ialah kadar alir dia. Kadar alir dia pula jadi 2 kali ganda. Kalau kadar alir kat sini, dia berakhir dengan 100 meter padu per second, dia akan jadi 200 meter padu per second lah. 2 kali ganda. Kat sini yang ni 2 kali ganda, hash. Yang ni jadi 2 kali ganda. Bukan 2 kali ganda, dia tengok pada kapasiti pump yang disambung lah, pump yang kedua. Biasanya kalau pump yang sama, dia akan jadi 2 kali ganda lah. Dan so ini graf dia yang perlu awak faham lah, merujuk pada ni. So bila awak lukis tu, awak boleh dapat markah. Okey. Seterusnya, nak pergi soalan pengiraan lah ni. Tunjuk dulu soalan teori. Sebab saya pun tak tahu part nanti soal sama ada soalan pengiraan ataupun teori, saya pun tak pastilah, soalan pun belum buat lagi. Kalau dah buat soalan baru kita boleh cakap kan, senang cakap. Okey. Question 2. Question 2 ni ialah soalan pengiraan. Okey. Part 4 ni, ini adalah gambar rajah yang dia beri. Ini soalan bentuk soalan final. Dia bagi kita nilai Q dan nilai hash. Ini nilai Q, meter padu per second. Kena tengok betul-betul unit apa dia bagi ni. Kalau unit liter, awak kena convert. Kalau dia bagi meter padu, tak perlulah convert. Dan juga nilai hash, nilai turus dia. Dan ini adalah nilai turus pump merujuk pada nilai Q. Nah. Okey. Pump ni dia akan bawa air setinggi 15 meter. Maknanya static head dia ialah 15 meter dengan menggunakan pipe yang mana diameter pipe itu ialah 0.25 meter sejauh 0.25 km. Maknanya yang ni awak perlu buat pertukaran unit kepada unit meter. Okey. So kat sini awak kena tengoklah. Kena tengok dulu. Okey, ni dia punya soalan dia. Apabila dia bagi awak unit kilometer, awak perlu buat pertukaran unit. Okey, kena perhati betul-betul unit apa yang dia pakai. Kalau tak, kita akan salah. Okey. So L, nilai L dia ialah 250 ataupun 0.25 km, sama juga dengan 250 meter. Dan yang ni awak kena buat pertukaran unit. Dan ni nilai-nilai yang diberi lah. Nilai-nilai yang diberi ni penting juga. Static head, ini adalah diameter pump, dan ini adalah nilai F. Friction punya coefficient, nilai F. Okey. So baca soalan, tentukan kadar alir dan juga turus pump pada titik operasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia suruh awak lukiskan graf pump melawan kadar alir. Kan? So, yang mana dia nak suruh awak tunjukkan sama ada dia parallel atau series. Dua-dua sekali. Kalau parallel, apa jadi? Kalau dia series, apa jadi? Pada lukisan pump tu. So, apabila awak tengok soalan macam ni, ini standard soalan. Yang mana standard soalan ni ialah 15
20 markah punya soalan. Okey, so dekat sini ya. Adanya soalan awak satu soalan 25 markah. So 5 markah tu mungkin soalan teori. Kalau 20 markah lah atau 15 markah mungkin 10 markah soalan teori. So dia tengok soalan lah. Ataupun boleh pergi 25 markah satu soalan pun boleh juga. Tu lecturer yang agak baik lah. Bagi satu soalan je 35 markah. Okey. So kita nak jawab soalan ni. Yang pertama sekali awak kena lukis, awak kena buat jadual dia dulu lah. Awak kena buat jadual dia. Saya tunjukkan, saya ajar awak cara ni. Okey. Ini solution dia. Ini adalah persamaan yang mana saya pernah stikkan pada awak kan, supaya awak ingat. Hash system sama juga dengan hash static tambah dengan hash loss. Okey. Hash static ialah 15 meter yang saya cakap tadi, static head. Apa itu static head? Dalam kuliah saya minggu lepas saya dah tunjuk pada awak. Kalau ketinggian bangunan tu, jarak tangki tu, tapping pipe pada tangki tu hingga ke paras pump, itu adalah static head saya kata. Ketinggian tu. Maksud dia pump tu nak bawa air sejauh mana, itu adalah static head. Keupayaan pump mungkin 30 meter tapi dia nak bawa air 15 meter je. So static head dia kita ambil 15 meter, iaitu ukur daripada ketinggian pump hingga ke tangki tu. Sama macam ni lah. Dia kata pump ni dia nak bawa air jarak setinggi 15 meter dengan guna pakai ni lah. Okey. So, ini adalah persamaan untuk kehilangan disebabkan oleh friction. Tengok balik nota kuliah saya katakan bahawa kita cuma ambil kira satu kehilangan saja, iaitu disebabkan oleh friction loss. Tapi in real case kita ambil banyaklah kehilangan disebabkan oleh sedutan positif yang kita belajar last kuliah. Disebabkan oleh simpan-simpan banyaklah kan. Tapi kat sini kita abaikan semua. Kita just ambil untuk awak punya subjek pump ni. Kita just ambil kehilangan disebabkan oleh isiran saja. Isiran pada pipe. Ini formula dia FL Q kuasa 2 bahagi 3D kuasa 5. F ni apa? Friction of coefficient kali geseran. L 250 meter ni panjang pipe. Q kita biarkan dia dalam unit Q bahagi dengan 3 diameter 0.5 meter. Okey, ini pun student banyak yang salah ni, student ni salah buat pengiraan. Okey, cukup perhati ni. Macam mana nak kira ni cik? Dia dapat 42.67 ni. Ini pun student banyak ni salah ni. Kalau awak ada kalkulator saintifik mungkin okey lah kan. Nak bagi dulu ke nak tambah dulu. Student selalu silap kat sini. Tak dapat 42.67. So macam mana nak kira dia? Kita kira dia dalam unit Q kuasa 2. So Q ni kuasa 2 tak perlu ubah apa-apa. Biarkan dia je. Okey. Senyap ni ada ke tak ada ni? Cuba awak bunyi suara sikit. Ada cik. Bunyi berdengkur ke, ada bunyi-bunyi sikit kan. Ni saya pula jadi rasa kesunyian saya. Senyap, cakap seorang-seorang letih tau. Bunyi macam bunyi ayam ke kan. Okey lah. Okey ni, kalkulator. Macam mana cara dia? Macam mana cara nak kira ni? Ini student selalu salah. Macam mana nak kira ni pun tak boleh. Ada hati pula nak jadi engineer. Kan? So macam nak kira dia? 0.0005 darab dengan 250. Dapat jawapan dia. Kan? Bahagi 3. Dapat lagi jawapan dia. Bahagi berapa lagi? Bahagi
kurungan lah. Bagi, saya buat kurungan. Tak ada kuasa sini. 0.25. Ni dia kuasa. Tapi awak misalkan kata tak pandai lah pakai guna kuasa ni. Tak apa. Awak darab. Nanti awak buat kurungan dulu ni. Darab 0.25. Boleh macam ni nampak macam bodoh tapi tak salah. Kan? Daripada nampak bijak tapi salah. Buat apa? Kan? 5 kali lah sebab dia kuasa 5. Sama je kan, dari segi prinsip matematik dia sama. Kan? So, bagi dengan 0.5 dan 0.5, 5 kali, so awak tekan, dapatlah 42.67. 42.67. Ini student banyak salah. Kan? Banyak salah ni. Yang ni, saya perhati. Banyak saya mengajar ni, inilah masalah utama student. Apabila dia melibatkan pengiraan macam ni, dia tak tahu nak, kan? Tak tahu nak selesaikan macam mana. Ya, rekod kan. Okey. Dia tak tahu nak selesai yang mana dulu. Ada student yang buat. Ya. Cik nak tanya cik. Yang 0.005 tu mana dapat kan cik? Ni Yang F dia. F dia. Ni F. Oh situ. Okey. Baik. Okay. Dia buat ni. Tak nak flip lah. Okey tak apa. Ni yang ni adalah F. Okey, F. Yang ni ialah H static. Static head yang saya sebut static head Ini adalah diameter E. Ini adalah panjang dia L, panjang pipe. Okay. So ada student bagus tanya soalan kali pertama, bangga pula saya. Selalu senyap dia. Okay. Ada student dia tak boleh nak solve yang ni. Apa yang dia buat ialah dia buat sama juga mula-mula 0.0005 darab 250. Dia buat bahagi 3 betul. Bahagi 3. Lepas tu dia darab 0.25 dan punca kuasa 5. Dia buat macam tu. Salah lah. Patutnya dia kena bahagi lagi sekali. Bahagi ni okey. Kalau gunakan kalkulator saintifik boleh awak bagi atau awak buat kurungan. Kadang-kadang kurungan tu salah. Menyebabkan kadang-kadang 3 ni pun dikuasa 5 kan juga. Itu yang saya tengok bacaan ni, jawapan dia 0.000. Kalaulah persamaan ni salah, bermakna graf beri jadual pam yang awak nak buat ni juga akan turut salah. Jadi make sure pastikan yang ni betul. Yang ni tak ada apalah 15 ni ya 15 lah. Detik head ni. Yang ni selalu menjadi masalah. Okey, tak apa. Okey, step seterusnya. Kita mesti buat plot kan ni. Macam mana nak plot dia? Q ambil yang ni, tak perlu ubah apa-apa. Kecuali kalau diberi liter. Ubahlah. Yang ni pula kalau diberi sentimeter pula ini, ubahlah. So make sure pakai unit SI. Kan? Pakai unit SI. Pastikan unit SI. Dalam soalan yang saya tunjuk contoh pada awak ni memang dah pakai unit SI lah, tak ada masalah. Meter padu per minit dia bagi. Kena tukar pada per second. Yang ni kena perhatikan betul-betul lah. Okey, kalau dia pakai unit SI, jenis lecturer yang buat soalan ni agak baik kan. Dia tahu dah student ni masalah pertukaran unit, student poli ni. Dia kata okey lah kita pakai unit SI lah. Student tak perlu buat pertukaran unit, okey, tak ada masalah kan. So awak pun just cut and paste, ambil balik. Q parallel. Q
Apa Melayu ni? Selari. Keadaan dia untuk selari. So, untuk kes selari, nilai Q dia ialah, tengok yang tadi, punya tadi. Sorry. Okey. Untuk kes selari, Q dia ialah tambah QA tambah QB. QA tambah QB. Ni, saya tunjuk. A tambah B. A dengan B sama je. Pump yang sama. Dia pakai pump yang sama. Okey, dia pakai pump yang sama. So kat sini, Q dia ialah di mana Q ni tambah dengan Q. 0 tambah 0, 0. 0.22 tambah 0.22, 0.44. 0.29 tambah 0.29 jadi 0.58. Sebab apa? Sebab pump yang sama. Pump yang sama. So, dia pergi sampai 0.55 tambah 0.55 dia jadi 1.10. Ingat betul. Yang ni ialah formula yang kita guna pakai. Mana tadi? Saya stick aja supaya awak ingat. So kita kena tengok case juga. Ni. Case yang selari. Ni ya, Q dia. Okey. Bagaimana pula dengan hash? Hash selari. Bagaimana pula dengan hash selari? Okey, kita tengok hash selari. Hash selari. Saya kadang-kadang tukar kat selari, siri selari. Hash selari. Hash selari ialah, dia kata kat sini sama. Hash selari ialah sama je. HA dengan HB ni sama. Tak ada beza dia kata. Kan? Apabila dia kata sama, tak ada beza, awak just cut and paste je. Sama je. Sama. 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 Kan? Okey. Seterusnya, hash siri. Apa pula hash siri ni? Tengok sini. Hash siri. Dan Q siri sama. Kalau awak nak buat Q siri pun boleh. Kan? Saya terlupa. Saya tak buat sini. Tapi tak apa. Kalau nak buat pun boleh. Tambah satu lagi. Q siri. Sebab ada Q selari adalah Q siri awak cakap kan. Buatlah. Sama je. Just cut and paste je. Yang ni. Okey. Untuk hash selari. Di mana hash A tambah hash B. Tambah dua pump yang sama, 25 dia akan jadi 50 lah. 24 jadi 48, 23 jadi 46, 22 jadi 44, 19 jadi 38, 15 jadi 30. Tetapi apa yang membezakan dia ialah hash system. Hash system pump ialah merujuk kepada ni formula hash system. So apa formula dia? Formula dia ialah yang ni lah, dan dia sebab formula dia berubah berdasarkan maklumat yang diberi. So dekat sini formula dia ialah inilah formula dia. Kan? Ini formula dia. Hash system punya formula ni dia. Sama lah. Saya saja ambil yang cut and paste dari situ sebab ni ada warna merah terganggu. So apabila kita dah dapat maklumat ni, maka kita akan plot graf semua ni akan melawan Q. Dia lawan Q. Saya dah cakap kan, graf melawan Q. Tak kira lah apa pun, dia akan lawan Q. Itu yang selalu saya ulang pada awak. Okey. Macam tu ni lah mana nak lukis. Saya cuma nak terang kepada awak macam mana graf ni didapati. Okey. Tak muat sini, buka satu lagi. Ini adalah graf
yang mana graf ni kita dapati daripada maklumat ni. Daripada maklumat ni, okey, daripada maklumat ni, maka wujudlah graf ini. Saya akan tunjukkan macam mana cara nak buat graf. Okey. Daripada sini, mula-mula sekali awak plotkan hash pump ini ya, graf hash pump 25. Kalau awak tengok sini ya, Q dia akan jadi 0.55, 1 Q. Awak lukis dulu Q ni, buat Q 0.55 lebih kurang dekat sini. Okey, 0.55, dan ada satu lagi bacaan iaitu Q 0.55 lebih kurang kat situ lah. Dan ada satu lagi bacaan ialah Q parallel. Ni series selari ni 1.1. Dia 2 kali ganda kan. Dia pergi 2 kali ganda. Dia kurang kat sini lah. So awak plot lah. Maknanya maksimum graf awak ni ialah 1.1 lah. Merujuk pada ni lah 1.1. Maksimum graf awak ialah 1.1. Ataupun kalau awak nak buat graf, so bacaan graf awak ni akan jadi dia punya skala graf dia. Skala aksi X aksi X. Dia akan jadi start daripada kosong, lepas tu dia akan pergi 0.2 ke kan, dia pulang pada awak lah. Benda ni tak ada paksaan. Okey, pulang pada awak 0.2 ke, lepas tu dia akan pergi 0.4, maknanya dalam skala 0.2, 0.2, 0.2, 0.6, lepas tu 0.8, lepas tu 1.0, lepas tu 1.2, ataupun awak boleh juga guna skala yang mana kan, tak kisahlah sebenarnya, penting betul lah kan, ataupun kosong, lepas tu dia akan pergi pada 0.1, jadi banyak lah sikit kalau macam ni kan, 0.2, dia akan jadi satu lah, 0.2, 0.3, lepas tu sehingga last kali, buatlah 0.4, 0.5, 0.6. Ini bagi orang yang agak cermat lah. Dia takut salah. Dia takut baca graf salah, awak buatlah satu-satu. 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, dan dia akan berakhir dengan 1.1. Dah 1.1. Sebab maksimum dia pun 1.1 je pada paksi X. Okey, bagaimana pula dengan paksi Y? Paksi Y pula maksimum dia, kalau kita tengok sini 50 kan maksimum dia. Ada lebih tinggi 50? Tak ada. Tapi kalaulah adanya kecekapan, maksimum dia akan jadi 100 lah. Sebab kecekapan punya maksimum 100. Tapi sebab sini tak ada, kita tak ambil kira faktor kecekapan tadi. So maksimum dia akan jadi, okey, akan jadi 50 lah. Okey, so skala paksi Y, skala pada paksi Y, dia akan jadi start daripada kosong,
Lepas tu awak boleh pakai dia dalam skala 10-10 atau 5-5 tu pulang pada awak lah. 10, 20, 30, 40, 50. Berdasarkan kesesuaian awak lah kan. Ada yang nak sampai 60 ke, tak kisah kan, tak kisah. Okey, so skala pada sini. Apabila kita dah set dah skala dia, itu satu. Yang kedua ialah jangan lupa tajuk perlu ada head versus discharge ataupun head ni adalah graf terus melawan keadaan alih. Discharge ni ialah flow rate. Ada setengah pakai flow rate, ada setengah pakai discharge. Tak kisah. Kan? Sama je. Maksud dia sama je bahasa Inggeris kan. Ataupun awak pakai flow rate pun boleh juga. Flow rate nak senggang pun boleh, nak dekatkan pun boleh. Kalau awak guna Google Translate, dia akan senggang lah kan, flow rate. Tapi kalau awak tak pakai Google flow rate, Google Translate, awak dapat flow rate. Macam ni pun sama je, tak ada apa yang beza. Okay, so ini ada dari segi istilah bahasa Inggeris saja. So bila dah siap dah, paksi semua dah ada, so just sekarang ni ialah kerja kita nak plot. So kita plot ni 25 ni dia lawan dia ialah Q. Saya cakap betul lah, 25 ni lawan dia kosong. Bukan kosong ni, kosong yang ni. So 25, mana bacaan sini 25. Kosong akan jadi 25. So 25 ni bacaan dia kat sini lah, 25. Kalau tengok pada graf ni, sini bacaan dia ialah 25 meter. Start 25 meter dan dia turun 24, 23, 22, 19, 15. Dia turun pada 15 meter, jatuh pada 0.55. Ni dia. Jauh sikit. Ni graf ni. Awak plot dia sampai sini 0.55. Okey. Hash pump. Lepas tu hash selari. Hash selari starting dia juga adalah 25. Tetapi 25 awak tak tengok Q ni dah. Awak tengok Q yang ni pula. Yang kes lari dia akan tengok Q yang ni. Okey, dia akan tengok Q yang ni. Tetapi yang lain, yang hash pump, dia akan tengok Q yang ni. Rujukan dia adalah Q yang ni. Hash siri pula rujukan dia apa? Hash siri rujukan dia juga ialah Q yang ni juga. Hash system pun sama juga. Rujukan dia ialah Q yang ni juga. Maknanya ada satu sajalah yang rujuk. Ada satu saja yang rujuk kepada, yang lain semuanya rujuk pada Q yang ke atas ni. Ini pun student selalu juga salah. Okey. Cuma hash parallel ni saja yang rujuk kepada Q parallel. Contohnya 24, 0.44, 0.44 ialah 24. 0.58 ialah 23. 0.58 kat sini lebih kurang 23. So bila awak plot hash parallel dia, graf dia akan jadi macam ni. Sekali ganda dengan hash pump, single pump, satu pump. Tambah dua pump secara parallel, dia akan jadi macam ni. Samalah dengan graf yang ni. Lebih kurang sama saja. Bentuk dia akan jadi lebih kurang sama saja. Ni dia. Parallel, dia akan jadi dua kali ganda. Itu yang jadi macam ni. Tak percaya, awak boleh plot dalam kertas graf. Saya tak boleh tunjuk lah kertas graf, nak tunjuk macam mana kan. Kena beli alat lah saya kan. So,
hash parallel 15 pada 1.10. Jangan salah ambil Q yang ni. Kalau ambil Q yang ni je, dia tak akan jadi 1.10 lah, dia akan jadi 0.55 juga. So, graf awak nanti pun akan jadi macam hash pump juga. Apa bezanya? Tak ada beza lah kan. So, awak ambil Q parallel, dia akan berakhir pada 1.10, bukan 0.55 kat sini. Bukan. Dia akan jadi 1.10. Dia sekali ganda. Okay, dia sekali ganda. Okey, seterusnya hash siri. Hash siri ni dia merujuk pada Q ni juga. So pada kosong dia adalah 50. Ni kita dapat hash siri. Okey, dia sekali ganda naik ke atas. Ini adalah graf hash siri. Okey, secara siri. Dan dia akan berakhir pada 0.55 juga, sama macam hash pump. Hash pump berakhir dengan 0.55, hash siri juga berakhir dengan 0.55. Oh, so punya graf saya tak salah, yang salah adalah dia punya graf. So dia akan berakhir dengan 0.55 juga. Kan? Alamak. Macam tu lah. Dia sama ni, satu paksi ya. Kalau ikutkan dia mesti berakhir pada satu paksi saja. 0.55. Okey, so graf-graf ni sepatutnya graf-graf ni semua dia akan berakhir dengan 0.55 ni lah. Dia akan berakhir pada titik ni lah. 0.55. Okey, hash system yang tadi ni, persamaan ni yang kita pakai juga merujuk pada Q yang atas ni. Sebab tu hash system juga graf dia sepatutnya berakhir pada 0.55 juga. Ini salah ni. Dan 0.55 juga. Okey. Ini sebenarnya ni 0.55 ni sebenarnya bacaan dia kat sini saya rasa. Kat sini ni bacaan 0.55. Sini sebenarnya bacaan 0.55 ah. Dia sekali ganda dia dapat sini. Okey. Tukarlah sini lah 0.55. Yang ni tak ada. Kita padam lah. Takut nanti awak keliru nanti. Satu lagi graf kita pun jadi tak cantik nanti. Dia jadi bersilang. Dia sebenarnya tak bersilang. Dia bersilang tu pada titik operasi. Dia bersilang pada titik operasi ya. Okey. So macam mana nak dapat titik operasi tadi? Titik operasi ialah titik persilangan di antara hash system dengan hash pump. Hash system yang formula ni lawan dengan hash pump yang diberi oleh dia ni, ini adalah dikatakan sebagai titik operasi. Okey, dekat sinilah dia punya titik operasi dia. Seperti yang soalan nak lah. Okey, operational point, titik operasi dia kat sini, iaitu titik persilangan hash system melawan hash pump. So bacaan dia berapa? Bacaan dia ialah hash dia ialah pada 21 meter dan Q dia ialah pada 0.4 meter. Ini adalah menjawab soalan yang A tadi ya, dijawab yang A tadi. So inilah jawapan dia, 0.4 dan 0.21 meter dan 0.4 meter padu per second. Jangan lupa ini student kadang-kadang lupa ni. Saya lecturer pun kadang-kadang lupa, student apatah lagi kan. So make sure jangan lupalah. Kalau lupa je dia tak dapat full mark lah markah awak markah tak dapat full mark. So make sure kena buatlah kat sini meter padu per second, 0.4 meter padu per second. Seperti mana soalan minta. Okey, soalan ni
dia suruh dapatkan discharge dan juga head pada titik operational. Okey. So awak kena nyatakan lah. Sama ada awak nyatakan dalam graf ataupun awak kena keluarkan dia lah. Kan, ulanglah kalau awak nak keluarkan dia pun boleh juga. H pada titik operasi dia ialah 21 meter dan Q pada titik operasi dia ialah 0.4 apa? 0.4 meter padu per second. Kena tulis unit dia, baru betul. Okey. So, kalau awak tulis unit dia barulah dapat markah. Okey. Ini adalah bagaimana cara nak menjawab dan bagaimana cara awak nak buat pula. Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Tanya sekarang. Nanti tanya dalam WhatsApp saya pula jadi bela. Tak tahu soalan apa awak tanya ni. Baik awak tanya sekarang. Tak ada kan? Encik. Titik operasi tu apa? Okey. Titik operasi ni adalah titik optimum. Dalam bahasa Melayu dia panggil titik optimum. Titik optimum di mana pump ni dia boleh berjalan bukan pada kadar maksimum tapi pada kadar optimum. Maknanya pada kadar yang cemerlang. Macam itulah. Maknanya pada kadar di mana dia statik dia macam itulah. Maknanya optimum. Dia akan bergerak macam tu. Tapi kalau kita push dia boleh pergi lebih lah. Tapi dalam keadaan dia biasa dia kan. Optimum ni istilah bahasa Melayu dia macam nak kata maksimum pun tak juga. Tapi dalam kadar yang kita boleh kata kadar yang baik lah. Tak adalah teruk, tak adalah tinggi sangat kan. Kalau tinggi-tinggi, kalau kadar terus dia tinggi kan, takut meletup pula kan. So pada titik optimum. Bukan operasional, optimum sebenarnya, titik optimum. Biasalah istilah, kadang-kadang salah juga kan. Jadi operasional pula. Titik optimum dia. Bukan titik maksimum. Nanti awak kata maksimum pula. Maksimum dia boleh beginilah. Kalau series punya, kalau satu pump, single pump boleh pergi maksimum dia ni lah dia, maksimum dia. Berapa meter ni? 25 meter. Untuk satu pump. Maksimum dia 25 meter, bukannya 21 meter. Mau 21 meter tu ialah optimum. Bukan maksimum. Maksimum untuk satu pump dia boleh pergi 25 meter. Ini dia. Tapi kalau tambah satu pump lagi boleh pergi 50 meter. Okey. Okey, sekejap. Okey. Itulah masuk optimum tu. Dalam keadaan dia biasa, dia cemerlang dia. Dia cemerlang lah. Dalam keadaan dia cemerlang. Bahasa Melayu ni dia kaya sebenarnya bahasa Melayu penggunaan dia. Susah juga saya tu tak faham juga bahasa Melayu. Okey, ada apa-apa? Kalau bahasa Inggeris kita faham kan optimum. Macam kita nak buat perbelanjaan yang berhemah kita kata. Maknanya kita belanja secara optimum. Maknanya memenuhi keperluan lah. Tidaklah kata membazir, tidak. Macam itulah maksud dia. Dia memenuhi keperluan. Kalau bahasa Melayu susah sikit nak translate kadang-kadang istilah-istilah. Okey, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa sebelum pergi contoh yang berikutnya? Tak ada tuan. Tak ada lah. Okey, saya nak take 5 boleh sekejap je. Nak minum air. Kat bawah. Ya, 5 minit saja. Awak pun nak pergi kencing, nak pergi minum air ke boleh lah. 5 minit Okey.
Okey. Okey, ada lagi ya semua? Kita ambil lagi buat air. Berapa orang jawab ni? Tengok show apa yang ada kat sini. Semua ada. Apa pula suggestion Syariman ni? Bagus ni pelawak ni. Betul semangat. Saya ingatkan 3-4 orang je dia punya. Semua ada. Boleh dengar suara saya ke? Dengar Encik. Okay. Boleh. Kalau titik optimum tadi operational point ni, kalau dari segi istilah kita ni ialah titik persilangan lah di antara hash system dan hash pump. Dia ada dua tiga. Nanti saya tunjuk lagi apa lagi yang dimaksudkan. Selain daripada titik persilangan hash system dengan hash pump, ada lagi lah apa yang saya tunjuk pada awak kan. Cakap mulut tak boleh, kita kena tunjuk. Kita teknikal mesti kena tunjuknya. Apa yang dikatakan dengan operational point ni. Tapi kalau dari segi istilah bahasa Melayu dia, macam mana? Bagi contoh macam bapa ayah awak. Mak awak ke bagi awak duit 100. Dia kata ke awak, pergilah beli barang-barang dapur RM100. Kan? Untuk keperluan seminggu, baik mak awak cakap, beli untuk seminggu, dia bagi awak 100. Barang-barang dapur. Awak pun pergilah beli beras, beli ayam, beli garam ke, beli minyak ke kan, 100 tak cukup kan 100 lah. Dia bagi awak, contohlah bagi 100 lah. Awak pun beli. Dan awak dapati bahawa barang keperluan awak semua ni untuk seminggu habis RM80. Dan maknanya awak beli RM80 tau, beli semua keperluan satu minggu. Dengan RM80. Itu adalah optimum. Tetapi kalau awak kata nak belah habislah semua, kita habiskanlah 100. Tak payah simpanlah RM20 buat apa awak cakap kan. Awak pun beli lagi, tambah lagi. Cukup, habiskan 100. Itu maksimum. Maksudnya awak pembeli awak maksimum. Tapi kalau optimum ni, dia memenuhi keperluan RM80. Tapi awak beli juga, tapi awak beli sikit-sikit je. Itu minimum. Tengok habis dalam RM30 je. Beli nasi je, beras je awak beli. Kira makan nasi je. Sayur semua tak beli. Habislah RM30 macam kata. Itu adalah minimum. RM30 itu minimum. Kalau awak habiskan semua duit awak, itu adalah maksimum. Tapi optimum ni dia memenuhi RM80. Misal katalah RM40 je. Itu adalah optimum. Sama juga dengan pump. Pada kadar mana dia apabila dia bekerja tahap tu sebenarnya dah cukup dah untuk dia support tangki tu. Kan? Tetapi kalau tiba-tiba lah berlakunya kadar kenaikan, ada pula satu kampung Bangla datang duduk rumah flat tu kan, dia boleh pergi maksimum lah. Itulah contoh dia untuk penggunaan pump. Okey, dalam bahasa yang mudah lah kan, tak faham juga tak tahulah. Okey, tengok contoh yang ketiga. Ini berkaitan dengan kecakapan lah. Okay, saya akan tunjuk apa yang dimaksudkan dengan operational point pada yang berkaitan dengan ni yang saya kata nak tunjuk ni tentang istilah operational point. Okey, tak apa, kita tengok slow-slow. Tak perlu rushing ya. Question 3. Sakit perut ni saya sebenarnya. Semalam ni saya sakit perut. Saya makan kari pak. Tak tahu tiba-tiba jadi sedawa angin apa semua kan. Lepas tu tunggu sikit. Okey, ini soalan dia. Dia kata bahawa pump ni diguna pakai untuk pecahan tair lah 25 meter. Pipe yang diguna pakai ialah 500 meter. Milimeter besar punya pipe, tak logiknya oleh kat ni.
dekat setengah meter. Besar paip apa ni kan? Paip biasa 150 kan, 150 mm. 150 okey lah kan, 150. Kalau paip dalam rumah awak tu paip berapa inci je kan, 4 inci punya paip. So ini mungkin paip yang jalan lah kan, 500 mm dia punya diameter dia, dan sepanjang 2.5 km dia nak hantar sepanjang 2.5 km, 2,500 meter. So kena perhatikan unit yang dia pakai. Bila awak dah tengok unit apa yang dia pakai, so awak kena tukarlah dia kan. Jangan tengok saja. So kena tukarkan dia. Ini adalah diameter. So diameter dia ialah 500 mm bersamaan juga dengan 0.5 meter bagi 1000. Bagi 100, kecuali dia bagi dalam sentimeter, bolehlah bagi 100. Yang ini adalah L. L 2.5 km bersamaan dengan 2,500 meter. Okay. Friction coefficient yang dibagi apa ni? Ini adalah hash. Ini adalah hash. Ini adalah F kali dia. Awak tengok ni soalan bagi 980. Rotation per minute. RPM tu maksud dia rotation per minute. Pump ni bergerak 980 putaran dalam masa 1 minit. Laju punya pump ni. Okey. 1 minit tu 60 second. Okey. So yang ni saya kata soalan kadang-kadang dia bagi kita, tapi sebenarnya ini langsung tak pakai kan. Tak kisah kelajuan dia berapa, last scope awak tak pakailah last scope awak. Saya sikit dulu lah. Okey, kita take file lagi 5 minit sambil-sambil awak baca dan cuba fahamkan. Kalau ada kertas gerah ke tepi awak lagi bagus. Take file lagi 5 minit sebab saya sikit dulu. Okey.
Okey, sorry ya. Okey, ada lagi ya? Cuba respons suara. Ada Encik. Okey, terima kasih. Okey, so kita kena senaraikan maklumat-maklumat yang diberi. Saya suka kalau awak tulis kat bawah ni, given, diberi, apa maklumat yang diberi. Okey, L, ni H static ya. Ini adalah H atau static height 25 meter. Ataupun tulis kat bawah ni boleh, baguslah kan. Given H static 25 meter, diameter pipe awak buat macam ni. Ini awak tukar saya siap-siap. L awak macam ni dan F 0.025. Ini tak payahlah, dia tak pakai pun. Saja je kan, dia macam bunga-bunga je. Dia tak pakai pun. Bagi nampak cantik. Okey, maklumat yang diberi ialah Q hash macam tadi. Cuma beza dia kat sini dia bagi satu lagi maklumat iaitu kecekapan pump. Iaitu kecekapan dia mesti bermula daripada kosong lah. Iaitu pumping kita tak bergerak kan. Lepas tu kita on switch, air pun mula naik. Kadar air pun akan meningkat. Kecekapan dia pun akan bertambah dan dia akan berkurang. So soalan pun tanya, dia suruh lukis pump curve untuk graf untuk ciri-ciri pump, sistem karakteristik dan juga pump efficiency graf. Yang kedua daripada graf, dia suruh awak nyatakan nilai kadar air pump pada titik operasi. Dan yang ketiga, dia suruh awak kirakan power, kuasa yang diperlukan oleh pump berkenaan pada titik operasi. Abaikan kehilangan pump. Tapi kehilangan gesiran itu kita kenalah. Tak boleh nak abailah kehilangan gesiran. Okey. So apabila dia bagi awak soalan, step yang sama juga. Bermula dengan persamaan yang saya tunjukkan pada awak dalam minggu pertama kuliah kita itu. Yang saya kata penting, saya kata. Dan awak boleh tengok mata kuliah saya. Dan yang ni F 0.0025 darab dengan L 2500, Q kuasa 2 bahagi dengan 3, D ialah 0.5. Ini dia 0.5 meter kuasa 5 tadi. Saya tak nak ajarlah macam mana, tak tunjuklah macam mana nak kira dia sebab dah tunjuk dah tadi kan. Jangan tersilap. Ini yang student selalu sangat tersilap. Ini yang menyedihkan kita. Belum apa-apa lagi dah salah dah. Ini salah lah faham awak. Ini ya. Okey. So maklumat-maklumat semua diberi ni. Ini adalah maklumat apa yang diberi kat sini. Bezanya kat sini ialah kita just kira dia punya hash system. Dia lebih senang lah soalan ni kalau ikut kan. Dia lebih senang. Berbanding soalan yang tadi banyak benda kita nak kena kira kan. Okey, daripada yang ni maka kita kena plotkan. Kita kena plotkan graf. Okey. So graf yang kita plot berbentuk dia lebih kurang macam ni. Okey, lebih kurang macam ni punya graf. Okey. Macam mana pula nak plot graf ni? Mula-mula sekali awak kena tahu pada paksi X. Kalau kita merujuk ke sini, kita boleh katakan yang ni adalah paksi X.
Okey, ini adalah paksi X. Dan satu lagi paksi X. Nah, ini adalah paksi Y. Ini adalah paksi Y. Ini paksi Y. Semua ni adalah paksi Y. Ini adalah paksi Y. Paksi X ni tak ada masalah lah kan. Ada satu je. Macam tadi dia ada dua. Satu Q. Satu lagi Q. Parallel kan. Yang ni tak ada masalah sebab dia cuma ada satu je Q. Okay. So, apabila awak merujuk pada sini, awak kena tengok. Graf ni awak boleh buat dua, ada setengah, kalau awak tengok, setengah tempat. Kalau yang graf yang saya tunjuk ni, dia dua-dua, dia pakai kat sini. Q dan hash dia, yang ni Q satu lah pakai kat sini. Hash dengan dia punya kecekapan dia pakai kat sini. Okey. Setengah-setengah, ada setengah-setengah orang, dia suka pakai satu lagi graf dekat sini. Ini biasa dekat luar, dalam industri, dia orang pakai kat sini. Dia plot dekat sini, satu lagi, di mana dekat sini adalah dia punya efisiensi dia. Dekat sini efisiensi. Sama je, kan? Dia cuma tak nak keliru dari segi bacaan saja. Okey. So, kalau dia pakai yang kat sini, sini ni dia akan pakai 100%. 100%. Beritahu sama je. Yang keliru pula. 100% dan dekat sini adalah kosong lah. Sini kosong, sini 100%. Maknanya sini pun kena pakai 100% sebab saya kata tadi sama. Maknanya maksimum dia. Kalau maksimum dia ni, misal kata dekat sini maksimum, sini adalah 100%. Misal kata sini adalah 100% maksimum. So dekat sini punya maksimum pun akan pakai 100% lah juga. Kan? Dia akan pakai 100% juga. Kan? Sama juga. Maknanya dia kena pakai 100% juga. Okey. Cuba kita tengok pada Q. 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. Dia dah dalam bentuk satu susunan lah. Tidak ada masalah. So pakai skala dia pun macam itulah. 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5 dan juga 0.6. Kalau perhati kat sini dia pakai 0.6 lebih kurang kat sini lah. Dia lebihkan, biasalah graf kan. Mungkin dia pakai sini 1. 0.6, 0.7, 0.8. Graf ni biasanya kita tak adalah pakai ngam-ngam sebab dia unjuran. So kita lebihkan dia. Kalau awak tak nak lebihkan, tak apa juga kan. Pulang pada awak lah. Sebab maksimum pun kita nampak 0.6 je, dia boleh pergi Q kan. Kalau awak nak bagi cantik, lebihkan lah. Sampai 0.8 ke ataupun 1.0. Kan, ini pakai komputer. Komputer dia auto generate. Memang dia akan terus pergi pada 1.0. Itu yang graf ni dia semua mati kat sini. Masih ada lagi nilai dia. Okey. Seterusnya hash pump. Hash pump, awak nak plot hash, awak tengok. Pada hash pump, ini dia punya hash pump. Starting dia pada 19 lah. Bacaan dia ialah 19. Dia naik pergi sampai 35, 30, dia pergi pada 35, lepas tu dia akan turun balik 28, 16, 13 sampai 7 hash pump. Maknanya hash pump ni dia akan turun lah. Dia naik ke turun bergantung pada graf. Secara logik dia memang dia macam ni lah turun. Tapi kalau ada juga dia turun sikit je sampai macam ni je. So dia depend kepada bacaan ni. Awak just plot je maklumat ni dia dah bagi, awak just plot je. Kalau plot salah, soalan tu salah, plot pun graf tu jadi salah lah. Itu yang saya kata, saya akan bagi full mark kalau kes yang macam tu.
Tapi jarang lah kan lecturer yang buat soalan ni orang yang dah expert. Sebab awak tengok siapa syarah baru yang mengajar fluid ni. Kan? Yang mengajar saya Puan Balkis. Puan Balkis lagi lama, berapa tahun dah dia, 20 tahun dah pun. Saya pun dah berapa tahun saya? 13 tahun, 14 tahun. Puan Balkis saya rasa mungkin dah hampir 20 tahun dia mengajar. Puan Mas Kedah, Puan Najah Mas Kedah sama juga. Kan, senior saya juga tu. Cik Syariman pun saya tak pasti dari segi senior saya ke, tapi dari segi umur memang Cik Man pun dia senior saya. Kan. Dari segi servis saya tak tahu. Dia senior ke junior, rasa senior saya juga asal Cik Man pun. Maknanya orang yang mengajar ni orang yang lama. Bukan pensyarah yang baru mengajar setahun dua, belas tahun dah mengajar. Memang biasa tak berlakulah kesilapan soalan. Okey, so awak tengok tu. Kalau nak salin lah. Kalau tak nanti saya bagi pada awak. Rasa nak salin, boleh salin. Ataupun mungkin awak nak rujuk video ke. Saya lebih suka kalau awak tengok je dulu. Ataupun awak salin dan take note. Kadang-kadang ada benda yang saya cakap tapi saya tak take note je. Awak kena take note lah. So graf ni hash pump. Yang kedua ialah efficiency. Awak tengok graf ni, efficiency dia starting dia juga daripada kosong bacaan dia. Titik dia sini lah, kosong. Paksi X kosong, paksi Y kosong. Lepas tu 41 dia makin naik 41 sehingga puncak dia kat sini ialah bacaan dia ialah 96 ni berada di puncak dan dia akan turun 91 sampai 58 lah. Maknanya graf ni akan semakin turun. Puncak dia ialah 96. Kalau kita tengok pada graf ni, puncak dia 96. 96 apa? 96% dia punya efisiensi dia. Maknanya taklah mencapai 100% lah. Efisiensi ni apa? Power input bahagi dengan power output bahagi lupa lah saya. Power output ke power input lah. Tak, tengok sini. Ni power of output bahagi dengan power of input darab dengan 100%. Kuasa keluaran bahagi kuasa masukan darab 100%. Okey. So itu yang masuk 100% lah. Maknanya cekap lah. Masuk dengan keluar dia sama. Di mana dia cekap. Okey. So yang kedua ialah hash system. Yang mana yang kita ambil daripada calculation ni. Maka kita masukkan nilai Q ni. Q ni Q ni kita akan masukkan dalam formula. So kita akan dapatlah bacaan dia 25, 26, 28, 31, 49. Dan kita akan plot dia juga. Ini adalah hash system. Dia starting point dia ialah pada titik 25. Ni salah ni. Hash pump titik 19. Sepatutnya hash pump ni bawah ni. Dia ni salah ni. Tapi tak apa. Dia hash system ni sepatutnya ke atas ni. Dia ke atas. Dan dia bersilang dekat sini sepatutnya. Sebab dia starting dia pun dah 25. Di atas pada 19 lah. Tapi tak apalah. Graf ni salah. So dia sepatutnya dia lebih tinggi dan dia akan bersilang. Dia akan bersilang hash system. Ini yang saya kata pada awak tadi tarifan. Tarifan ni sama juga dengan tarifan yang tadi. Tapi saya akan tunjuk satu lagi tarifan optional point. Jangan risau. Di mana case di mana dia bersilang, hash system bersilang dengan hash pump, ini yang dinamakan sebagai titik optional point tadi. Okey. Operational point. Jadi saya tunjuk yang risau. Dan nota pun ada sebenarnya. Okey, operational point iaitu titik persilangan hash system dan hash pump. Okey. So macam tadi juga apabila awak dah plot, ini adalah titik operational dia dan awak tengok ini adalah contoh bagaimana dia buat pengiraan lah. Apabila dia dah dapat bacaan, berapa nilai pada titik operasional dia ialah pada kadar alih 0.28 dan pada nilai hash dia ialah 30 meter. So awak masuk balik dalam persamaan. Persamaan ni yang saya tunjuk tadi persamaan yang masa kuliah kita belajar ni. Soalan ni pun suruh kita kira berapa dia punya power of output dia. Power of output
Power of output dia, formula dia rho G hash Q. Rho ni adalah 1000 sebab dia air, walaupun tak dinyatakan, tapi automatik awak kena tahulah bahawasanya dia air. Air pakai 1000. Okey, kalau tengok pada soalan yang diberi, dinyata tak bahawa air? Yang dinyatakan pump water. Ya, dinyatakan air dekat sini. So, nilai ketumpatan air ialah 1000. 9.81 ni memang nilai constant. Selagi mana di atas muka bumi ni memang dia 9.81 lah. Nilai G. Dan darat hash 30 meter. Hash ni merujuk kepada hash ni 30 meter. Dan Q juga merujuk kepada Q ni 0.28 meter padu per second. So awak dapatlah power output pada titik operasional. Dan seterusnya efisiensi. Okey, apabila awak nak cari berapa nilai efisiensi dia, iaitu ini pentingnya kita plot graf efisiensi dia. So efisiensi dia kalau awak guna graf kat sini pun sama juga. Dia kita akan plot dia nanti, dia akan pergi kat sini bacaan. Bacaan samalah. Kat sini pun bacaan dia ialah 0.90% juga. Sama je. Itu saya kata sama ada awak nak pakai efisiensi kat sini ataupun kat sini tak kisah. Kan? Saja tunjuk macam ni kat awak sebab ada buku, ada daripada kalau awak kerja dalam industri nanti dia kat sini diasingkan. So bila plot graf awak pun akan baca kat sini. Sama je dengan awak baca kat sini 90%. Cuma unit tak pakailah meter kan. Kalau hash ni memanglah unit meter, tapi kalau cekapan kita pakai unit percentage. So percentage. Ada student tanya, cik macam mana kalau tiba-tiba kita plot sama je kat sini? Kita nak pakai 30 meter? Tak, 30%. Dan ini cuma skala. Graf ni dia berkaitan dengan skala. Dan skala ni merujuk pada berapa bacaan dia. So dapatlah 90 meter. Yang ni kita masukkan efisiensi 90 meter. Power of output dia ialah 80.44 kW bagi dengan power of input. So kita dapatlah power of input 91.56 kW. Maknanya kuasa. Ini tak ada graf kuasa kat ni. Kalau ada, kita bolehlah rujuk pada kuasa. Kalau diberi nilai power of input, awak boleh rujuk graf. Okay, so boleh juga awak rujuk graf dan awak tengok bacaan power of input berapa pada titik operasi. Boleh juga. Kan? So tak ada masalah lah. Ada graf yang mana kita kena plot power of inputnya. Okey, so tamat soalan untuk soalan yang ketiga. Ada apa nak tanya sebelum kita pergi yang lebih jauh lagi? Ada apa nak tanya? Ada nak tanya? Ke saya terlalu laju ke macam mana? Sebab dah ada 2 jam nak kat 2 jam. Hello? Ada apa-apa ke? Okey je. Okey ya? Nah, okey bagus. Faham ni yang penting faham je. Dia soalan agak senang, bukan soalan susah. Tapi untuk awak punya ni, untuk skop baru ni dia agak susah soalan. Sebab soalan semua CLO dulu soalan. So itu pun masih senang juga jika nak dibandingkan dengan chapter-chapter lain. Lagilah susah kan chapter lain. Lagi payahlah chapter lain kan. Faham ni just buat graf je. Graf pun dah berapa markah. Awak dapat kadang-kadang 10 markah dan 6, 8 markah untuk plot graf saja. Maklumat dah diberi. Just plot je kan. Ini student kadang-kadang plot graf pun salah. Itu tak boleh buat apa lah. Okey, so seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh 4 ni adalah soalan yang mudah. Ini adalah soalan 10 markah punya soalan. Okey, 8 markah. Ini soalan 8 markah ataupun mungkin 6 markah. Lebih kurang macam tu lah. In an experiment using a pump, it was found
that the water flow rate is of 0.117 meter cube per second when the relevant head is 6 meters. If the pump efficiency is at 72%, so kita tentukan kuasa motor yang digunakan oleh pump kenaan. Okey, so maklumat ni dia dah beri. Saya tunjukkan. Ini soalan yang agak senang, soalan CO1. Soalan yang agak senang lah. Yang ni tak payah bincang sangat lah, saya just tunjukkan. Ia ada juga soalan-soalan yang senang ditanya kadang-kadang. Okey. Kita kena tengok apa kehendak soalan dan apa maklumat yang diberi. Okey, kalau kita tengok sini, dia suruh kita tentukan power of motor in the pump use. Maksud dia nak suruh kita tentukan power of input. Kalau awak tengok contoh yang saya bagi, okey, dia suruh kita tentukan power of input, kuasa untuk pemasukan, given by manufacturer. Kalau tulis kat sini, yang ni yang kita nak kira ni, yang saya kata kecuali kalau awak kerja dengan kilang, awak kena kira lah. Ni dia. Okey, mula-mula sekali kita kira power of output. Dengan maklumat yang diberi, P ni sebab dia kata sini air, dia kata air. Apabila dia sebut saja air, maknanya nilai rho dia ialah 1000. Awak kena set dalam otak awak. Dia sebut je walaupun tak diberi. Kalau awak belajar dulu masa sekolah menengah, mungkin dia dalam soalan dia akan bagi rho air ialah 1000 dia kata. Kan? Tapi di peringkat kita memang kita nak student baca soalan dan student kena faham. Ia berkaitan dengan pump ni dia hantar apa. Kan? Subjek pun dah tentu dah subjek. Hidrolik, subjek pun dah sebut dah air. Hydro ni air. So air lah, kat sini kes dia air. Tapi kalau kadang-kadang ada juga soalan gas So kalau soalan gas dia akan bagilah awak berapa nilai kecepatan. Tapi kalau tak bagi ni biasanya air. Ataupun mungkin soalan salah. So rho air ialah 1000. Darab dengan 9.81 ni memang nilai constant. Darab dengan hash yang pump tu nak hantar tadi 6 meter. 6 meter. Darab dengan Q. Q ni adalah nilai Q, nilai yang diberi. Okay. Nilai yang diberi. Dan kena perhati betul-betul apa unit-unit yang dipakai. Tu penting ya. Unit apa yang dipakai ni? Sebab kadar alir ni kadang-kadang dia bagi awak 0.0 ataupun mungkin dia bagi 10 liter per second. So kena tahulah kan macam mana nak tukar liter kepada meter padu. Sebab kita kena pakai meter padu sebab ni unit SI. Kita tak boleh ambil yang liter tu ni. Jadi dia salah lah kalau ambil liter. So bila awak masukkan, awak dapati jawapan dia ialah 6.886.62 watt. Ataupun awak nak pakai unit kilowatt pun boleh. Kalau nak pakai unit kilowatt, maknanya awak kena bagi 1000 lah. Kalau bagi 1000 dia akan jadi bacaan dia ialah 6 poin. Biasa diploma kita ambil 3 titik puluhan lah. So kat sini kita ambil dia akan jadi 6.887 kilowatt. 6.887 kilowatt. Boleh juga, tak ada masalah. Bukan kata salah, tak salah. Boleh pakai kilowatt atau awak boleh pakai, awak nak pakai watt. Kecuali dalam soalan, dia kata jawapan mesti dalam unit watt, awak kena pakai watt lah. Atau dia tulis jawapan mesti unit kilowatt, kena pakai kilowatt. Tapi kalau tak dinyatakan sama ada awak nak pakai watt ke kilowatt ke, pulang kepada awak. Ataupun ada juga student yang suka pakai dalam bentuk dia tulis 6.887 darab 10.1
kuasa negatif 3 watt. Berapa kilowatt dah? Watt. Boleh ke tak boleh? Boleh lah, jawapan dia boleh. Tak ada masalah pun. Okey. Tak ada masalah pun. Sama je ni. Kalau pakai macam ni pun boleh. Awak pakai macam ni pun boleh. Awak pakai macam ni pun boleh. Okey. Sebab semua ni pun unit SI. Apabila kita dah dapat, maka kita cari dia punya efisiensi dia. Sama juga formula efisiensi. Masukkan 0.72 sama juga dengan power of output yang kita kira ni. Bahagi dengan power of input. So kita dapatlah berapa nilai power of input dia. 9.561. Mestilah lebih tinggi, betul tak? Secara logik pun memanglah power of input tu lebih tinggi daripada power of output. Okey, so inilah jawapan dia. Ini contoh soalan yang simple. Okey. Dan seterusnya saya tunjukkan pada awak satu lagi contoh terakhir. Sebelum kita habiskan kelas, saya tunjuk 5 contoh je pada awak. Okey, ini adalah contoh soalan yang senang juga. Soalan yang agak simple je sebenarnya. Walaupun awak nampak macam banyak. Urailah, tunjukilah. Okey. Dia kata bahawa jadual di bawah ini adalah jadual pump 4. Okey, kat sini dia tulis pula constant speed. Dan sebab speed memang tak ambil kira, dia tulislah apa pun. Lepas tu ada setengah soalan dia tulis constant je. Kan? Pada kelajuan malar dia kata. Berapa kelajuan tu? Tak kisahlah kan 80 ke 720 rotation per second. Maknanya kelajuan tu dia tak meningkat. Dia sama je. Itu yang dikata sebagai constant speed. Dia tak turun, dia tak naik. Okey. Draw the graph for head of pump. Dia suruh kita lukis graf pump lawan dengan kadar alih dan tentukan nilai head dia, turus dan juga flow rate pada titik operasi. Sama juga macam tadi, graf ni lebih kurang graf yang tadilah. Di mana maklumat-maklumat ni semua dia dah beri. So awak tak perlu kira. Dia dah beri pada awak. Berapa bacaan-bacaan dia kan. Dia dah bagi tapi awak kena plot. Dan apabila awak plot, persilangan hash system dengan hash pump itulah titik operasi dia. So bacaan dia ialah 0.34 dan juga 16 meter. Itu saja. Very simple. Ini contoh soalan yang agak mudah. Maklumat yang diberi ni hanya untuk awak plot graf saja. Okey, untuk awak plot graf saja. Okey. Seterusnya, soalan yang ke-6. Ni pump yang digunakan pakai untuk hantar air 15 meter. Ketinggian teruslah. Static head 15 meter. Pipe yang digunakan pakai ialah 500 mm diameter dia dan dia punya panjang keseluruhan ialah 2600 meter. Yang ni kita tak perlu buat pertukaran unit kecuali yang dia. 500 mm ni kena tukarkan dia dalam bentuk meter, dia akan jadi 0.5 meter. Okey, nilai kali geseran dia ialah 0.0025 di mana pump ni kelajuan dia 720. Yang tak kisah, dia kata ini boleh abaikan. Merujuk pada jadual di bawah ni, dia suruh awak lukiskan curve untuk pump karakteristik, sistem karakteristik dan pump efisiensi graf. So maklumat dia dah beri pada kita dalam unit liter. Yang ni menunjukkan bahawa awak kena tukarkan semua ni dalam bentuk milimeter per second. Okey. So solution dia sama, masukkan formula juga, masukkan nilai-nilai semua sehingga awak dapat satu formula dalam sebutan Q kuasa 2. So bila awak dah dapat, maka awak pun plot graf dan Q ni mesti kena tukar dalam unit meter padu per second. Saya tak nak ajarlah macam mana cara nak buat pertukaran unit. Kan? Awak kira lah sendiri. Cuma saya boleh cakap bahawa 1 meter padu sama dengan 1000 liter. Itu dia punya sifir dia ialah 1 meter padu
bersamaan dengan 1000 liter. So bagilah macam mana bahagi ke, kan? Ke nak kena tunjuk tukaran unit? Nak kena tunjuk ke tak payah? Nak kena tunjuk, saya tunjuk. Macam mana tukaran unit berlaku? Ke dah tahu dah? Hello? Hello? Dengar tuan. Nak kena tunjuk ke tak payah tukaran unit? Tak payah kan? Saya tuan. Okey. Sebab saya rasa semua boleh buat kan. Okey, so just plot graph. Sama juga ni efficiency. Ni adalah nilai hash. Nak buat efficiency belah sini pun boleh. So bila plot je graph, itu saja. Soalan ni just suruh awak plot graph saja. So just plot graph. Tukar unit dan plot graph. Tukar unit masuk dalam formula dan dapatkan berapa nilai hash. Faham? Okey, saya beritahu tadi tentang operational point. Operational point ni dia ada istilah dia. Operational point, satu operational point di mana titik persilangan hash pump dengan hash system. Okey, tulis kat sini lah. Okey, tulis kat sini. Sesuai pula tulis kat sini. Kita tulis dekat, okey, kat sini Dekat tempat lain lah. Okey, sini lah. Operational point. Dia ada dua istilah. Tak sesuai juga kat sini. Tak apalah, saya buat kat sini lah. Okey, operational point ada dua. Yang pertama ialah titik persilangan hash system dan hash pump. Okey, yang ni yang kita belajar lah pada hari ini. Sebelum tu, kita dalam kuliah itu saya, kalau awak masih ingat, saya juga pernah sebut tentang titik operational point ni. Dalam nota, satu titik persilangan hash system dan hash pump. Rupanya saya lupa nak ambil contoh dia. Tapi contoh tu ada dalam nota, tak silap saya. Contoh dia ada dalam nota. Okey, operational point yang kedua ialah titik maksimum pada kecekapan. Operational point juga adalah titik maksimum pada kecekapan. Titik maksimum kecekapan pump. Pump. Okey. Okey, so kat sini ada dua istilah operational point. Okey, satu titik persilangan. Dia kadang-kadang dia pakai istilah yang berbeza-beza. Saya ingatkan awak. Dia kadang-kadang pakai istilah yang agak berbeza-beza. Okey. Kalau saya ambil lukisan ni,
Okey, ini adalah titik persilangan hash sistem dan hash pump. Okey, dan satu lagi ialah titik maksimum untuk kecekapan pump. Okey, sama je. Ini yang kedua. Iaitu pada efisiensi yang maksimum ni berlakulah titik optimal point. Sama je. Optimal point dengan operational point ni sama je. Istilah ada yang pakai operational point, ada yang pakai optimal point. Sebenarnya dia tak sama, tapi saya pun tak tahu dalam syllabus kita ni dia sama. Kan? Dia kadang-kadang lecturer pakai optimal point, dia merujuk pada operational point, ataupun dia merujuk pada optimal point sendiri. Kadang-kadang dia pakai operational point pada titik optimal point. Jadi untuk syllabus kita ni saya tengok pada contoh-contoh soalan final sama. Tapi kalau awak belajar di peringkat lebih tinggi, degree misalnya kata, kan, sebenarnya tak sama. Optimal point diguna pakai untuk kecekapan paling maksimum. Operational point hanya diguna pakai untuk hash system cross pada titik hash pump. Itu sebenarnya, tapi saya pun tak faham kenapa saya tengok soalan final yang sebelum-sebelum ni sama istilah dia. Sama ada optimal point atau operational point. Kan? Ini operational point. Ada panah juga. Itu saya kata kadang-kadang sama, kadang-kadang tak sama. Operational point. Okey. Tapi awak jangan keliru lah. Maknanya kalau dia soalan ditanya awak, kirakan titik operational point. Dia bagi graf dia efisiensi macam ni. So awak cakap, cik soalan salah. Tak, pakai je. Iaitu efisiensi pada nilai yang paling maksimum. Sebenarnya dia tanya tu bukan operational point, sebenarnya soalan tu ditanya optimal point. Tapi soalan kadang-kadang dia tanya operational point tapi dia merujuk pada optimal point. Faham tak maksud saya? Kita tak faham, berbelit-belit. Maknanya sama je masuk. Sebab saya tengok contoh soalan final sebelum ni, dia tak tanya, dia tak ada istilah optimal point, dia semua operational point dalam soalan final. So yang ni pun dia kata operational point, yang ni pun dia kata operational point. So whatever je lah, tak kisah kan. Kita punya pendekatan kita tak kisah. Pakailah apa yang penting awak boleh jawab. Kan? Sebab saya pun dah warning pada awak. Lainlah kalau lecturer tak warning, awak pun pening kan. Kuncit. Ni saya dah warning, saya dah cakap awak. Untuk kes graf efisiensi pun, dia pun kadang-kadang dia tanya operational point. Maksud dia merujuk pada optimal point ni lah. Iaitu titik maksimum bagi efisiensi. Okey. Lepas tu saya kata nota Puan Balkis ni bagus. Awak boleh baca nota Puan Balkis ni. Dia ada bagi, saya pun ada nota saya sendiri tapi saya lebih prefer pakai nota Puan Balkis lah. Sebab saya pun tengok nota dia ni bagus. Ni Puan Balkis buat sendiri ni. Ni. Tengok graf dia buat ni. Bagus dia buat graf. Ni pada paksi kosong. Okey. Hash, 2 hash maknanya 1 pump, 2 pump dan juga pump untuk sistem. Tengoklah contoh ni, soalan final pun dia suka. Ini adalah cross hash pump melawan dengan hash sistem. Ini hash sistem, hash pump melawan hash sistem. Ini adalah titik dia. Bacaan dia berapa. Baca nota yang Puan Balkis bagi ni sebenarnya dah cukup lah untuk awak.
Lepas tu saya mengajar, saya refer nota pembaki juga. Maksudnya nota dia lagi bagus daripada nota saya. Dia kata bagus pembaki ni, dia orang rajin. Okey, ada apa nak tanya? Lah kita pun dah tamat dah. Ada apa-apa nak tanya? Okay, stop recording.